Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua. Kita kembali lagi di Nero TV channel yang akan menyampaikan isu-isu sensasi, viral terkini dan pernah viral yang terhangat di dalam dan luar negara. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. Pada 8 Mac 2014, pesawat penerbangan MH370 hilang dari radar. Seramai 239 orang berada dalam pesawat. Inilah salah satu misteri terhebat dalam sejarah dunia. Jeff Wise, iaitu seorang wartawan penerbangan, berkata MH370 adalah satu misteri kejahatannya yang masih menghantui kita, umpama ular yang masih hidup. Ia ibarat panggilan isyarat yang sangat jelas membuatnya tertarik untuk menyiasatnya. Pada 7 Mac 2014 jam 11.08 malam, ia penerbangan larut malam dari Kuala Lumpur ke Beijing. Pesawat akan berlepas pada waktu malam, terbang sepanjang malam dan tiba di Beijing pada awal pagi. Seramai 227 penumpang termasuk 12 kru berada dalam pesawat itu. Intan Othman bekerja sebagai kru kabin, isteri kepada Hazrin yang juga salah seorang kru kabin dalam pesawat MH370 berkata, pada masa itu dia sedang syarat mengandung anak kedua mereka dan tidak bertugas. Katanya Hazrin menghubunginya sebelum pesawat berlepas dengan kata-kata terakhirnya, "Saya sayang awak." Isteri kepada penumpang MH370 Paul Weeks, iaitu Danica Weeks, tinggal di Australia bersama dua anak lelaki mereka. Paul sedang bersedia untuk memulakan kerja baharunya di China. Saat pesawat tiba adalah saat yang sangat beremosi bagi Danica. Kedua-dua anaknya melayangkan ciuman dan berkata, "Saya sayang ayah," sebelum ayahnya berjalan keluar ke pintu itu. Namun semuanya berlaku dalam sekelip mata seperti baharu sahaja berlaku kemarin. Pada 8 Mac jam 12.41 tengah malam, selepas 41 minit pesawat berlepas, malam yang jelas dan sangat tenang menuju ke Laut Cina Selatan. Selepas pukul 1 pagi, Jeff berkata waktu itu keadaan mula jadi pelik. Pesawat yang meninggalkan ruang udara Malaysia akan berhubung dengan pengawal trafik udara di Vietnam pula. Apabila pesawat hampiri had ruang udara Malaysia, Kapten pesawat MH370 Zahari Ahmad Shah mengucapkan selamat malam Malaysia 370. Pada jam 1.20 pagi, 90 saat selepas Kapten Zahari mengucapkan selamat malam, sistem elektronik pesawat tiba-tiba mati, hilang dari radar dan disitulah bermulanya misteri. Bekas timbalan Presiden Operasi Malaysia Airlines Fuad Syaruji dikejutkan dengan panggilan telefon pada jam 2.20 pagi bahawa pesawat MH370 telah hilang dari sistem mereka dan mereka tahu ini sangat pelik dan luar biasa. Apabila beliau tiba di pusat operasi kecemasan, dia merasa kaku dan sangat gemetar dan meminta Thailand, Hong Kong dan Vietnam cuba untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan MH370, tetapi tiada satu pun daripada mereka yang dapat jawapan daripada MH370. Daripada 4 hingga 6.30 pagi, beliau bertungkus lumus menghubungi semua orang yang mereka boleh hubungi dengan harapan pesawat itu mungkin mendarat di Vietnam, Hong Kong atau mana-mana di China sebelum tiba di Beijing. Pada jam 6.30 pagi, 5 jam selepas daripada komunikasi terakhir MH370, Fuad berkata, mereka tahu ada sesuatu yang tidak kena. Berita kehilangan pesawat MH370 di seluruh dunia pada jam 6.30 pagi yang sepatutnya adalah masa mendarat untuk MH370 di lapangan terbang Beijing itu. Menurut Fuad, ia sememangnya mimpi paling ngeri dalam hidupnya
dan tidak tahu bagaimana untuk memberitahu perkara itu di media. Beliau menerima panggilan dari beberapa media termasuk CNN berdasarkan soalan yang dikeluarkan oleh CNN bahwa apakah maklumat terkini tentang pesawat itu. Menurut beliau, bahan api pesawat tinggal kira-kira 7 jam dan menjangka pada jam 8.30 pagi pesawat itu akan kehabisan bahan api. Menurutnya lagi, pada masa itu mereka masih tidak tahu lokasi pesawat itu. Pada jam 7.20 pagi pada hari kejadian selepas 6 jam komunikasi terakhir pesawat, bekas Ketua Penerbangan Awam Malaysia Azharuddin Abdul Rahman berkata sebagai pegawai kanan mereka dilatih untuk menjangka senario buruk. Mereka dilatih untuk menguruskan pengurusan krisis, tetapi apabila berlaku, ia berbeza kerana mereka tidak ada petunjuk di mana pesawat itu. Awal pagi pada 8 hari bulan operasi mencari dan menyelamat diaktifkan. Prosedur operasi standard adalah pergi ke lokasi di mana mereka kehilangan pesawat pada skrin radar. Azharuddin berkata mereka menerima panggilan mengatakan seseorang daripada sebuah pelantar minyak di Laut Cina Selatan ternampak letupan seperti pesawat terhempas di laut. Sebaik sahaja pesawat itu muncul, ia menarik banyak minat dan aktiviti media sosial. Menurut Fuad, mereka menerima banyak laporan daripada media sosial. Ada yang mendakwa bahawa pesawat itu dirampas, ada pula yang berkata pesawat itu terhempas di hutan Kepulauan Jawa. Pada ketika itu, Fuad berkata mereka harus ambil semua maklumat itu yang kemungkinannya benar kerana mereka tidak tahu sama ada benar ataupun tidak. Pesawat Tentera Udara Vietnam ternampak 2 tumpahan minyak besar di kawasan selatan Vietnam. Setiap tumpahan itu seluas 6 batu. Juruterbang Cathay Pacific melaporkan terlihat serpihan besar di laut ketika penerbangan dari Hong Kong ke Kuala Lumpur. Fuad berkata masa dan usaha dihabiskan untuk mengesahkan maklumat itu kerana keluarga mangsa mahu tahu apa terjadi kepada keluarga mereka, sama ada hidup ataupun di sebaliknya, dan mereka masih belum ada jawapannya. Di Beijing, ahli keluarga dan rakan-rakan penumpang berkumpul di hotel. Mereka semakin kecewa kerana kurang maklumat tentang orang yang tersayang. Dalam pada itu, ada keluarga penumpang yang hilang. Kata mereka telefon orang tersayang dan telefon terus berbunyi, bukan ke mel suara. Menurut Jiang Hui, anak kepada penumpang MH370, seorang anak perempuan, penumpang MH370 berlari ke arah beliau dan pada masa itu ia boleh dilihat telefonnya menunjukkan panggilan masuk, memaparkan nama Papa. Anak itu berkata apakah yang patut dia lakukan, lalu Jiang menjerit kepadanya untuk menjawab panggilan telefon tersebut. Tetapi malangnya apabila dia cuba menjawab panggilan tersebut, ia berhenti berbunyi. Justru beliau berkata ramai antara mereka cuba berhubung dengan keluarga mereka di atas pesawat. Dalam panggilan itu ada sambungan dan nada dering. Maka mereka pun terus meminta penerbangan Malaysia dan kerajaan ikut petunjuk panggilan yang bersambung. Tetapi jawapan mereka tetap sama bahawa mereka tiada teknologi untuk mengesan lebih jauh. Misteri MH370 tergempar di dunia akan dilanjutkan dalam channel ini. Tekan tombol loceng untuk pastikan anda semua yang mendengar tidak ketinggalan dengan kisah misteri ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Salam sejahtera dan terima kasih.